Assalamualaikum semua, saya harap korang semua sihat dan hadapi semua cubaan dalam hidup ni dengan senyuman. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, hari tu saya ada pergi ke klinik kesihatan. Lepas tu ada seorang nurse ni yang wawarkan kepada kita orang betapa pentingnya untuk cek kesihatan mental masing-masing. Lepas tu katanya dekat sini pun dia ada saringan untuk semak kesihatan mental kita pada masa tu. So macam ada kena jawab soalan sikit lah. Lepas tu dapat hadiah macam gitu kan. Dan katanya program ni dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Sebab dengar-dengar cerita ramai jugalah yang bunuh diri dekat Malaysia ni. Ya kan sekarang ekonomi tak berapa elok. Yelah, walaupun kita dalam proses untuk membaik, tapi mungkin ada setengah orang tu masih lagi struggle kan. Jadi, saya pun macam terpanggil juga untuk ceritakan kisah pada kali ini, yang mana kisah ni sebenarnya berkaitan dengan kesihatan mental. Okey, kisah kita pada kali ini tentang seorang pilot yang ada masalah kesihatan mental. Dah tu dia depressed sampaikan dia sanggup bertindak gila. Ya, sorry, memang gila habis. Kononnya dia depressed, lepas tu dia nak bunuh diri. Cuma dia tak nak bunuh diri seorang tau. Dia nak mati beramai-ramai. So, tindakan yang dia buat pada masa tu telah mengorbankan 150 orang nyawa yang tak bersalah. Tak ke gila tu? Jangan gila dong. Gila dalam bahasa Jerman apa? Sebab dia ni orang Jerman tau. Gila dalam bahasa Jerman. Oh, okey. Vansen. Jangan Vansen dong. Suka hati je kan. Okey, tak payah nak lelahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah kita pada kali ini tentang nahas kapal terbang Germanwings 9525. Jadi walaupun report nahas cakap yang kata kapal terbang ni nahas disebabkan kerosakan teknikal, tapi sebenarnya ada cerita yang lebih teruk yang disorokkan. So kisah kita pada kali ini tentang betapa pentingnya kesihatan mental. Jadi pilot yang kita masukkan adalah Andreas Lubitz. Dia dilahirkan pada 18 Disember 1987. Dia dilahirkan di... Sebenarnya susah tau nak sebut perkataan ni. Sebab ialah bahasa Jerman kan. Tapi saya cuba Nearby under Donau, Germany. Nampak? Kena sebut cepat-cepat. Kalau tak nanti salah. Maknya nama Ursula Lubitz dan ayahnya pula nama Gunther Lubitz. Jadi mak dia bekerja sebagai cikgu piano dan ayah dia pula adalah ahli korporat. Sebenarnya tak banyak sangat info masa kecil dia. Cuma pada masa kecil tu, dia tinggal dekat kawasan Separ Bandar. Dan masa dia kecil tu, tak ada pula kata dia ada masalah kesihatan mental ke apa. So sepatutnya, kehidupan dia zaman kanak-kanak macam orang-orang biasa. Okey, masa umur dia 6 tahun, dia berpindah ke Montabaur. Susah benar nak sebut. Jadi pada masa tu, Andreas ni pergi join Montabaur Gymnasium. Pada tahun 2007, dia tamat sekolah menengah. Jadi cita-cita Andreas ni daripada kecil lagi, dia nak jadi pilot. So memang daripada kecil tu, dia dah tunjuk dah minat dia untuk jadi pilot. Mungkin sebab dia orang satu family ni selalu travel, lepas tu selalu naik flight. Dan tempat-tempat yang dia orang pergi pun boleh kata agak-agak jauh juga. Katanya yang paling jauh yang dia orang pernah pergi adalah Thailand. Ya kan, daripada Jerman ke Thailand boleh tahan juga kan. Jadi sebab minat dia yang mendalam untuk terbang ataupun untuk jadi pilot macam itu, masa dia umur 14 tahun, dia dah pergi join LSE Festival Gliding Club. Alah, yang pergi panjat gunung, lepas tu terbang daripada gunung pakai sayap burung tu, lebih kurang macam gitulah. Katanya 2 tahun lepas tu barulah dia dapat lesen sky gliding. Dan tak lama lepas tu dia pergi pindah dekat Bremen. Dah tu dia mulakan latihan di Lufthansa Air Traffic School. So masa tu dia belajar sungguh-sungguh tau. Sampailah hujung tahun 2013. Tu pun lepas beberapa bulan dia pergi training dekat Arizona. Akhirnya dia dapat juga lesen pilot. Jadi nak dapatkan lesen pilot tu, nak jadi pilot bukannya senang tau. Nak kena belajar bertahun-tahun. Dah tu berpuluh-puluh ribu duit akan dihabiskan untuk proses belajar tu. So lepas dah dapat lesen kapal terbang tadi, bukannya boleh pergi terbang suka hati. Tak, banyak lagi step yang dia kena lalui pada masa tu tau. So nak jadi juru terbang komersial bukannya senang. Katanya setiap syarikat penerbangan pun sama je. Mereka akan minta pilot yang nak bekerja dengan syarikat diorang ni untuk bekerja sebagai pramugara dulu dalam beberapa bulan macam gitu.
Tujuannya tu untuk dapatkan pengalaman holistik. Dah lepas beberapa bulan jadi pramugara tadi, barulah dia boleh bertugas sebagai co-pilot. Cari dulu pengalaman jadi pilot kan, jadi co-pilot. Dah tu kalau lulus co-pilot tadi, barulah boleh naik pangkat lah kononnya kan, jadi pilot macam tu. Jadi pada masa tu, Andreas ni bekerja sebagai co-pilot selama 630 jam di Airbus A320. Katanya Airbus A320 ni boleh memuatkan 180 orang penumpang. So tak adalah besar sangat kan kapal terbang ni, Airbus ni. Dan Airbus ni sendiri pun dia orang gunakan untuk perjalanan yang jarak dekat je. Jadi pada masa tu, Andreas ni dah ada kehidupan yang cukup lengkap. Dia ada girlfriend yang dah lama dah dia orang bercinta. Dia ada sebuah apartmen yang cukup selesa di area Düsseldorf. Dah tu dia ada hobi yang sihat lagi. Kalau ada masa lapang je, dia akan pergi berjoging. Katanya kerap jugalah orang nampak dia ataupun jiran-jiran nampak dia pergi berjoging dekat area situ. So lifestyle yang dia jalani pada masa tu dah cukup perfect pada mata orang lain tau. Tapi apa yang orang tak tahu, sebenarnya dia dah lama dah menderita depression ataupun kemurungan, insomnia, dan juga dia mengalami insomnia ataupun tak boleh nak tidur malam. Jadi kedua-dua penyakit ni dia dapat pada tahun 2009 lagi, masa dia tengah belajar dekat Lufthansa sebagai pilot tadi kan. So pada masa tu pun dia dah dapat dah penyakit tu. Sampaikan masa dia tengah belajar tu, dia pernah terfikir untuk habiskan nyawa dia dengan pergi lompat dekat tebing. So start daripada situ, dia mula jumpa dengan psikiatris. Dapatkan rawatan, dapatkan nasihat dekat sana kan. Psikiatris berpendapat yang kata Andreas ni sebenarnya banyak dapat tekanan daripada ayah dia masa dia sedang membesar tu, masa dia kecil. Dah tu psikiatris sahkan yang Andreas ni mengidap depression dan juga anxiety. Tapi jiran-jiran dia orang bagi tahu yang ayah Andreas ni seorang yang baik, caring, loving. Semua yang ing kat belakang semuanya ayah dia ada. Faham tak? Kadang-kadang apa yang orang nampak tu bukanlah apa yang dia sedang lalui. Okey, dalam masa yang sama, Andreas ni sebenarnya ada satu diary tau. Dan dalam diary tu, dia selalu tulis tentang bunuh diri. Dia tulis betapa sia-sianya hidup ni, betapa dia rasa macam nak mati, nak akhirkan hidup ni. Dalam bulan Januari 2009, dia ada tulis macam ni dalam diary dia. Aku nak sembuh lagi. Tuhan di syurga. Beberapa minggu dan bulan yang lepas adalah saat paling teruk dan susah dalam hidup aku. Tolong aku, bagi aku kekuatan untuk buang fikiran yang jahat ni. Kesian kan? Betul lah setengah orang cakap tu, musuh utama diri kita adalah diri kita sendiri. So macam mana kita nak atasi pemikiran yang jahat macam gitu bila dia dah tiba-tiba datang dalam otak kita ni? Itu yang susah kan? Okey, pada masa tu Andreas ni pergi jalankan terapi. Lepas tu dia dibagi satu ubat ni yang namanya mirtazapine. Kalau saya sebut ni betul lah. Katanya ubat tu untuk atasi masalah depression dia. Tapi bila dia ambil ubat ni, sebenarnya kesan sampingan yang dia dapat tu makin teruk tau. Sebab pada masa tu makin kerap pula dia fikir untuk bunuh diri. Pelik kan? Tak sesuai dengan dia kot ubat tu. Dan dalam masa yang sama juga, psikiatris ni ada bagi satu lagi jenis ubat. Ubat ni namanya Zopiclone. Jadi ubat yang ini untuk rawat dia punya insomnia tu, tak boleh nak tidur malam. Jadi pada musim panas 2009, kesihatan mental dia dah makin baik dah. Dan psikiatris dia cakap yang kemungkinan Andreas ni akan sihat sepenuhnya lepas ni. So good news lah kan. Jadi sebab pada masa tu dia baru je masuk dekat Lufthansa tadi yang nak jadi pilot tu. So disebabkan sakit dia ni, dia terpaksa berhenti kejap. Jadi lepas dah psikiatris dia cakap mungkin dah okey ni, lepas pada ni pun mungkin Andreas ni dah bertambah baik. Dia pun pergi dapatkan surat daripada psikiatris dia tadi. Dah tu dia pergi jumpa dengan orang yang berwajib dan kata dia dah sembuh, dah dibenarkan untuk menjalani latihan pilot dia tu. Pada 16 Januari 2009 pula, Andreas ada tulis macam gini dalam dia punya diary. Aku sangat terharu hingga keluar air mata. Semuanya kembali baik semula. Terima kasih tak terhingga kepada keluarga, terutama sekali ibu aku yang selamatkan aku daripada saat paling teruk dalam hidup. Kepada teman wanitaku yang sweet, Catherine, terima kasih kerana masih bersama saya melalui hari-hari paling sukar dalam hidup saya dan tak pernah putus asa.
dan terima kasih sebab masih bersama saya. So, itulah sejarah penyakit dia, penyakit Andreas ni yang ramai orang tak tahu. Jadi, pada bulan Disember 2014, lepas dia tamat je latihan pilot tu, Andreas mula rasa paranoid dengan penglihatan dia tau. Memang pada masa tu dia ada masalah penglihatan, cuma sebenarnya itu semua normal. So, pada masa tu dia takut kalau suatu hari nanti jadi buta. Kalau benda ni jadi dekat dia, dia akan hilang lesen pilot, lepas tu dia akan hilang kerja. So, pada masa tu dia pergi mohon dekat Lufthansa, sekolah yang dia pergi belajar pilot tadi kan, dan mohon untuk buang perkataan special permit. Jadi perkataan special permit tu ada dekat lesen pilot dia. Katanya kalau ada title special permit tu disebabkan depression lagi, so dia tak dapat nak mohon insurans untuk pilot-pilot muda yang berkemungkinan akan cacat semasa bekerja. Jadi dia tak layak lah kan untuk dapat insurans tu selagi dia ada title special permit. Itu yang dia pergi mohon untuk delete perkataan tu. Lagipun dia dah sihat sekarang ni. Satu hal lagi, dia kena bayar balik duit yang dia pinjam tu untuk jadi pilot. 60,000 jugalah dia buat pinjaman untuk belajar dekat Lufthansa tadi. So dah jadi satu beban fikiran dah pada dia masa tu. Tapi lepas special permit tapi lepas special permit dibuang daripada lesen dia tadi, sekali lagi dia dapat depression tau. Penyakit lama dia datang balik. Dia mula rasa tertekan sebab dia fikir dia akan jadi buta lepas ni, dan dia tak boleh nak bagi tahu benda ni dekat majikan dia. Yelah, kalau tak mestilah dia kena buang kerja kan. So benda ni semua jadi beban fikiran pada dia. Mulalah dia banyak fikir, lepas tu jadi tekanan, depression. Jadi untuk make sure yang dia tak akan dibuang kerja, Andreas tadi dia pergi telefon psikiatris dia dan minta untuk dapatkan satu surat pengesahan. Yelah, yang kata dia dah sihat sepenuhnya daripada masalah kesihatan mental. Jadi pada masa tu psikiatris dia pun bagilah kan surat pengesahan tu. Yelah, memang dia tahu yang Andreas ni dah okey. Okey, awal tahun 2015, Andreas dia mula rasa penat dengan kerja dia tau. Yelah, dengan diri dia yang tak dapat tidur masa tu. Dah tu dia mula rasa paranoid dengan masalah mata dia. Sebenarnya yang dia rasa paranoid dengan masalah kesihatan mata dia tu sebab dia ada nampak ada satu bintik hitam dekat dalam mata dia. Yang sebenarnya benda tu biasa berlaku, normal je, dan tak ada apa pun yang patut dibimbangkan. Yelah, kalau orang yang ada masalah kesihatan mental macam gitu kan, walaupun sekecil-kecil hal dia akan besar ke benda tu, lepas tu dia sendiri yang paranoid nanti. Dalam masa yang sama, dia masih lagi ambil ubat insomnia. Tapi katanya tak menjadi masa tu tau. Walaupun dia ambil ubat tu, dia tetap juga tak boleh tidur. Dah tu, dia pun pergilah jumpa dengan beberapa orang doktor. Masa tu, dia dinasihatkan supaya buang jauh-jauh rasa ingin mati. Dah tu, dia dibagi ubat yang dia ambil sebelum ni, mirtazapine tu kan, untuk masalah depression dia. Dah, dia pergi jumpa dengan doktor yang lain pula. Doktor yang lain ni bagi ubat citalopram pula. Kalau saya baca betul lah citalopram. Jadi ubat ni pun adalah ubat anti-depression. Ada yang cakap Andreas ni pergi jumpa lebih daripada 40 orang doktor untuk rawat penyakit depression dia tu. Betul ke tak? Wallahualam lah. Jadi boleh bayangkan kan, kalau dah pergi jumpa 40 orang doktor, berapa banyak ubat yang dia dapat pada masa tu. Mungkin yang itu bagi ubat ini, yang ini bagi ubat ini. Kan satu-satu jenis penyakit tu banyak jenis ubat yang ada. Sebab setengah orang tu tak sesuai ubat ini yang sesuai kan. So, pada 10 Mac 2015, Andreas dinasihatkan oleh pakar psikiatris untuk masuk ke hospital psikiatri. Rawat dulu penyakit dia tu. Sebab pada masa tu doktor yang diagnosis Andreas ni, dia takut yang Andreas ni sedang mengalami psikosis yang teruk pada masa tu. Tapi Andreas menolak tau. Padahal doktor tadi dah buat siap-siap dah surat untuk dia. Dan dia boleh pergi abaikan je surat tu. Dia tak ambil cuti pun tau. Yelah, dia sakit tapi dia tak ambil cuti pun. Tetap juga pergi kerja macam biasa, macam tak ada apa yang berlaku. Cuma dalam masa yang sama tu, dia duduk buat carian macam mana nak tamatkan hidup dia. Antara carian internet yang dia buat pada masa tu adalah racun yang tidak menyakitkan, menjadi buta disebabkan cahaya dan stres, overdose ubat anti-depression, mati dengan petrol, dan last sekali, pintu kokpit. So, dia pernah terfikir untuk pergi
terjun daripada kapal terbang tau. Pada 24 Mac 2015, tempatnya di Barcelona. Pada masa tu, dia bertugas. Dia kena bekerja kan. Dalam pukul 9.30 pagi, kapal terbang Germanwings 9525 tengah siap-siap untuk berlepas. Katanya dalam kapal terbang tu ada 4 orang kru kapal. Nama kapten kapal tu adalah Patrick Sodenheimer, yang mana dia baru je berumur 34 tahun pada masa tu tau. Jadi masa tu dia dah berkahwin dah ada 2 orang anak pun. Dan kebetulan pada hari kejadian tu adalah hari ulang tahun perkahwinan dia dengan isteri dia. Dah tu kan, dia dah siap janji dah dengan isteri dia. Lepas dah siap-siap kerja nanti, dia orang akan pergi sambut ulang tahun perkahwinan dia orang tu. Okey, co-pilotnya pula macam yang kita agak lah, Andreas Lubitz, yang pada masa tu berumur 27 tahun. Jadi katanya pada pagi tu sepatutnya dia orang berlepas dalam pukul 9.30 pagi. Tapi disebabkan ada hal yang ialah membuatkan dia orang tu lewat sikit, jadi dia orang berlepas dalam pukul 10 pagi. Lepas dah masuk kapal terbang tadi, semua penumpang pun dah masuk dah. Dah tu kapten pun minta maaf lah kan disebabkan kelewatan. Dan keadaan hari tu sangat tenang. Cuaca pun okey. So jangkaan dia orang untuk pergi dan balik hanya akan ambil masa dalam 2 jam 20 minit. Okey, dalam pukul 10.27 pagi, kapal terbang tadi dah sampai dah dekat puncak altitude dalam 38,000 kaki. So setakat ni je semuanya normal. Dalam pukul 10.30 pagi, Captain Patrick dia ada bagi tahu Andreas ni yang kata dia nak pergi guna tandas jap. So Andreas ni pun cakap, okey lah, awak boleh pergi sekarang. Dah tu Patrick tadi cakap lah dengan Andreas kan, okey sekarang ni awak yang akan kontrol kapal terbang ni sepenuhnya. Sebab ialah dia tak ada kan. So lepas Patrick keluar je daripada kokpit tadi, Andreas dia terus pergi kunci pintu kabin tau. Jadi masa tu tak ada siapa-siapa pun yang boleh masuk yang boleh ganggu kerja dia. Seminit lepas dia kunci pintu kabin, Andreas pergi tukar ke autopilot. Daripada 38,000 kaki turun ke 100 kaki je. Jadi pada masa tu kapal terbang dah makin menurun lah. Dan kelajuan kapal terbang pada masa tu makin laju tau. Katanya dalam 560 km sejam. Jadi keadaan kapal terbang tu makin menjunam dengan cepat. Dalam masa yang sama, Air Traffic Control ni ataupun bahagian kawalan trafik udara, diorang perasan tau yang ada tak kena dengan kapal terbang ni. Ialah dengan kapal terbang tu berada dekat lokasi yang salah masa tu. Dah tu ketinggian kapal terbang tu pun tak betul. Tak sepatutnya macam gitulah kan. So pihak trafik tadi pun kontak lah dengan pilot ni. Bagi tahu dia orang yang kata dia kena terbang pada ketinggian 38,000 kaki. Tapi pada masa tu Andreas ni tak bagi respon langsung tau. Dalam masa yang sama, Captain Patrick tadi yang pergi ke tandas, dia perasan tau yang kapal terbang pada masa tu bukan berada pada paras ketinggian yang normal. Dia tahu kapal terbang terlalu rendah. So dia pun minta lah Andreas tadi untuk buka pintu kabin. Dia panggil Andreas pakai intercom, cakap dengan Andreas buka pintu kan. Tapi Andreas tak respon langsung. Dalam masa 4 minit je, kapal terbang tu dah menjunam ke 14,000 kaki. Pada masa tu lagi kerap lah pihak traffic control ni cuba untuk kontak pilot. Tapi tak ada respon daripada pilot. Kru kabin yang lain pun duk ketuk-ketuk pintu kabin supaya buka pintu kan. Tapi tetap juga tak ada jawapan. Dan satu hal lagi, pintu kabin tu tebal gila kan. Yelah kita sedia maklum lah pintu kapal terbang macam mana. So memang tak mungkin untuk pergi pecahkan pintu kapal terbang tu. Mesti korang fikirkan, so tak ada cara lain ke kak? Takkanlah mentang-mentang orang kat dalam terkunci, lepas tu orang kat luar ni tak boleh nak buat apa-apa kan? Okey, saya pun fikir macam tu tau. Takkanlah tak ada cara lain kan? Sebenarnya ada tau. Diorang ada satu sistem kunci pada pintu kabin tu. Yelah bila terkunci ke ataupun sengaja dikunci macam kes sekarang ni, diorang boleh override dengan masukkan kod kecemasan yang ada dekat intercom di luar. Jadi kalau dah masukkan kod access tadi dan pilotnya tak bagi respon juga dalam masa 5 saat, so pintu kabin tu dia akan terbuka dengan sendiri tau. Itulah sistem kunci yang memang ada dekat setiap pesawat. Tapi untuk kes ni, Andreas dia pergi tukar kod akses tu tau kepada nombor kod yang dia je yang tahu. So tak ada yang boleh akses dekat bahagian pilot tu kecuali dia. Bayangkan pada masa tu semua orang yang ada dekat dalam kapal terbang hanya mampu berdoa je. Yelah supaya Andreas ni tukar fikiran dia, lepas tu naik balik ke paras yang normal kan. Jadi dalam pukul 10.30 pagi, pesawat 9525
terbang pada ketinggian yang sama dengan aras gunung. Masa tu kapal terbang tu ada dekat sangat-sangat dengan gunung tau. Sampaikan last kali ada satu sayap kapal terbang tu terlanggar dengan sebuah gunung. Dalam masa yang sama, intercom kapal terbang tu ada rekod bunyi penumpang yang tengah menjerit dan juga menangis dalam pesawat tu. Tak lama lepas tu ada bunyi besi yang berlanggar dengan pintu, yang mana pada masa tu mungkin Kapten Patrick tadi gunakan sesuatu besi, sama ada pemadam api ke ataupun besi pencukil apa-apa ke. Dia cuba untuk pecahkan pintu kabin tu. Dah tu alarm kapal pun berbunyi, semacam bagi amaran macam tu lah. Katanya permukaan bumi, tarik ke atas, tarik ke atas. Master caution warning, master warning. Jadi dalam pukul 10.41 pagi, semua bunyi tadi dah hilang. Pada masa tu, kapal terbang 9525 dah pun terhempas dekat kawasan pergunungan. Kapal terbang tu hancur lebur tau. Tak tinggal apa dah. Yang ada diorang nampak dah jadi cebisan-cebisan kecil je. Katanya cebisan yang paling besar daripada kapal terbang tu adalah sebesar pintu kereta. Seteruk tu tau. Okey, lepas kejadian tu berlaku, pihak polis dan juga pihak bomba tempatan terus pergi ke tempat kejadian. Cuma tempat kemalangan tu berlaku sangat-sangat susah untuk didekati. Ialah kawasan pergunungan dan diorang sendiri pun nak kena berjalan lebih kurang dalam 3 jam barulah sampai dekat tempat kejadian tu. Celah-celah jurang tu penuh dengan seprihan kapal. Masa tu diorang hantar anggota keselamatan ni menggunakan helikopter tau. Tengok daripada keadaan, tengok daripada gambar ni pun, kita boleh agak dah. Memang ajaib sangat kalau ada mangsa yang terselamat. Jadi pada masa tu, emergency rescue dibatalkan. Dah tu cebisan-cebisan mayat tadi dikumpulkan dan diorang buat DNA test untuk kenal pasti identiti mangsa. Pihak berkuasa pula menggesa untuk pergi cari black box untuk tahu punca kepada nahas kapal terbang ni. Okey, 2 hari lepas nahas kapal terbang tu berlaku, pada 26 Mac, Lufthansa CEO ada buat press conference. Sebab pada masa tu sebenarnya black box tu dah pun dijumpai. So, CEO tu cakap, dengan rasa sedih dan rasa tak percaya, kami ingin mengumumkan yang kapal terbang A9525 terhempas dengan sengaja oleh co-pilot Andreas Lubitz. Penting bagi kami untuk memilih juruterbang dan pekerja yang lain dengan teliti. Tak pernah kami bayangkan tragedi begini menimpa company kami sendiri. So black box yang diorang jumpa tu sebenarnya membuktikan yang Andreas adalah pelakunya. Andreas buat keputusan untuk bunuh diri dan mati bersama-sama 149 orang penumpang dan juga kru kapal yang lain. Lepas pihak berkuasa pergi geledah rumah Andreas, barulah mereka dapat tahu tentang penyakit depression yang Andreas alami pada masa tu. Bukti yang diorang dapat pun banyak jugalah kan. Dengan diarinya lagi, macam-macam yang dia tulis dalam tu. Lepas tu, dengan carian dekat internet tu, yang dia cari cara-cara untuk bunuh diri. So sebenarnya sehari sebelum kemalangan tu berlaku, Andreas dia dah pandu dah kapal terbang kosong daripada Dusseldorf ke Berlin. Katanya masa tu dia pandu kapal terbang tu dengan salah seorang pilot. Jadi masa dekat dalam kapal terbang tu, masa tengah mandu, diorang adalah borak-borak tentang 911. 911 punya kapal terbang tau. Dia macam tak sama sikit dengan yang biasa ni. Dah tu malam hari tu dia balik ke rumah dia dan dia tulis surat wasiat. Pada pagi kejadian, Andreas pergi kerja macam biasa. Lepas tu dia borak-borak dengan kawan-kawan dia, dengan rakan sekerja semua kan, bergurau, bergelak ketawa. Macam tak ada apa-apa pun yang berlaku ataupun yang akan berlaku. Dia nampak biasa je kan. Pandailah dia sorokkan masalah jiwa dia tu. Sampaikan tak ada seorang pun yang perasan. Rupa-rupanya sebelum nahas ni berlaku, dia pernah pandu kapal terbang ni tau. Awalnya tu dia ada pada ketinggian 38,000 kaki. Lepas tu dia pergi turun sampai 100 kaki. Dah tu dia naik balik pada ketinggian yang normal. Rupa-rupanya dia dah praktis dah. Dia dah buat latihan dah. Tapi tak tahulah kot-kot masa tu pun sebenarnya dia dah niat dah nak habiskan nyawa dia kat situ kan. Cuma ragu-ragu ataupun mungkin tak bersedia lagi. Yelah, apa je pun yang dia fikir masa tu kan. Kita bukan tahu pun. Jadi, selepas mayat Andreas tadi dibedah siasat, dalam badan dia ada citalopram, metazepin dan juga zopaclolianis.
Zopaclonianis. Susah betul lah nak baca ubat-ubat dia ni. Yang penting ketiga-tiga ubat ni adalah ubat anti-depression. So agaknya dia ambil ubat tu secara sekaligus tau. Tak ke berhalusinasi tahap dewa nanti kan. Jadi Nahas ni dah mengorbankan seramai 149 nyawa, yang mana 46 orang perempuan, 80 lelaki, 16 remaja dan 2 orang bayi. 16 remaja tu sebenarnya exchange student tau. Pertukaran pelajar. Katanya diorang ni lah antara yang bertuah terpilih untuk menyertai program pertukaran pelajar. Cuma itulah, dah ajal diorang kan. Okey, salah seorang yang meninggal tu adalah penyanyi opera. Dia sepatutnya naik kapal terbang dengan isteri dia tau. Tapi pada masa tu isteri dia pergi dulu. So dia naik seorang-seorang lah kapal terbang tu. Yang paling sedihnya, isteri dia ni menyesal sangat sebab dia pergi dulu dan tinggalkan suami dia. Dah tu, yang paling buat isteri dia menyesal sebab isteri dia cakap macam ni dengan suami dia. Isteri cakap, tak apa, jangan risau, awak takkan mati tak ada saya. Okey, dalam pesawat tu juga ada seorang ibu mengandung dan sepasang suami isteri yang baru je berkahwin. Katanya baru beberapa hari berkahwin sebelum kejadian tu berlaku. Jadi lepas kejadian ni berlaku dan syarikat Lufthansa tadi pun dah bagi tahu kan yang kata ini punca daripada salah seorang diorang punya co-pilot. So pada masa tu diorang ganti rugi sebanyak 50,000 euro untuk setiap mangsa. Bulan berikutnya tu diorang bagi lagi 25,000 euro. Jadi pada masa tu lebih daripada 7.5 million euro diorang ni gunakan untuk bayar kepada keluarga mangsa. Dah tu lepas Nahas ni je, Germanwings tadi dia tukar nama dia kepada Eurowings. Suruhanjaya Eropah pun ada bagi cadangan juga. Yelah tak nak benda-benda macam gini berlaku lagi kan. Diorang bagi cadangan untuk tingkatkan keselamatan dekat kokpit. Antaranya dekat bahagian kokpit kapal tu nak kena ada 2 orang dalam setiap masa. Kalau yang ni nak pergi tandas, yang lain kena masuk. Tak boleh tinggalkan seorang je. Tapi macam questionable lah juga dekat situ kan. Sebab biasanya pilot ni dia akan ada 2 orang je. Pilot dengan co-pilot kan. Jadi adakah kru kapal yang lain boleh masuk dekat bahagian kokpit tu in case salah seorang ni nak pergi tandas, ataupun diorang nak kena pergi tandas awal-awal dan tak boleh nak pergi tandas masa diorang tengah memandu kapal. Kesian jugalah kalau ada yang betul-betul sakit perut kan. And when the pilot does open the door, say to use the bathroom, flight attendants will block the aisle using a food cart. Okey, dah tu antara yang dicadangkan adalah pilot tu sendiri nak kena jalankan penilaian psikologi sebelum diorang ni bekerja sebagai pilot. Dah tu syarikat penerbangan tu sendiri pun nak kena jalankan pemeriksaan dadah dan juga alkohol secara rawak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. The end. Okey, itulah dia cerita tentang seorang pilot ni yang ambil keputusan untuk mati beramai-ramai. Sebenarnya boleh je kalau dia... Yelah, kalau nak bundir pun jangan menyusahkan orang lain. Sebab itulah penting sangat untuk kita jaga kesihatan mental. Dan biasanya orang-orang yang ada kesihatan mental ni, diorang macam malu tau untuk bercerita, malu untuk yelah share dengan orang lain. Nanti orang lain cakap dia ni gila ke apa kan. Jadi sebab itulah orang-orang sekeliling pun sepatutnya aware dengan benda tu. Saling menjaga antara satu sama lain lah. Sebab itu saudara kita, ataupun itu kawan kita, ataupun siapa-siapa je lah yang dekat dengan kita kan. So of course lah, dia pun sebahagian daripada hidup kita. Dia pun memainkan peranan juga kan dalam hidup kita, walaupun sikit, mungkin banyak ke sikit ke. So macam saling menjagalah. Kena aware dengan setiap perubahan kawan kita ataupun saudara kita. Kalau nampak yang macam berubah sikit, macam selalu marah ke ataupun apa, cubalah tanyakan, kau okey ke? Ada masalah ke? Masalah kewangan jangan cerita. Kan? Nanti cakap, aku sebenarnya stres sekarang ni, aku tak ada duit. Alamak. Kes duit lah pula. Aduh. Okeylah, saya rasa sampai sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang kurang dari saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Okey, macam biasa, kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.